Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tahniah kepada mereka yang ready, dan juga terima kasih dan tahniah pada mereka yang hantar homework satu soalan nombor 9, page 22, revision untuk function composite. Terima kasih. Kan, saya rasa macam tak fair sangat. Teacher marah-marah. Okay, memanglah cikgu akan kecewa kan. Tapi padahal ramai lagi yang macam bagi committed. Dah bagi komitmen kan. I rasa macam very unfair kalau I nak marah-marah pun. Tapi yelah, kecewa tu melebihi uh, rasa gembira. Kan. Kalau macam Allah Subhanahu Wa Taala macam redha Allah, sayang Allah melebihi murkanya, betul tak? Kan? Sebab tu Allah tu Maha Penyayang. Jadi teacher harap tolong ya perempuan awak ni nak ambil IG. Buatlah sikap macam nak ambil IG sikit. Tu teacher tengok weekend task pun ada yang macam saling skema, lepas tu marking. Rasanya lah kan. Tak tahulah nak cakap macam mana. Kadang-kadang fikir ada je pelajar yang boleh komit. Kenapa ada pelajar yang tak boleh komit ke? Padahal tanggungjawab awak sebagai pelajar, belajar. Tapi mungkin awak ada benda lain kot yang mengganggu. Tak tahulah. Wallahualam. Okay. So, kita boleh mula dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ada 42, 43, 44. Ada 44 pelajar. Maknanya ada lagi 6 orang. Tak ada yang text teacher atau PM teacher tak dapat masuk kelas dan sebagainya, tidak ada ya. Jadi teacher assume memang tak prepare lah untuk kelas pagi ni. Tak tahulah. Kan? Macam tu lah. Okey, kita akan masuk topik baru hari ini, iaitu vektor. Vektor ni sebenarnya awak dah belajar masa form 2. Okey, adalah beberapa yang perlu diingatkan semula yang penting dalam exam. Macam mana vektor, macam biasalah satu soalan lah akan naik sama ada paper 1 atau paper 2. Dan vektor untuk IG direct agak okey lah soalan dia. Alah, IG banyak kali teacher bagi positive words untuk you all. Soalan IG InsyaAllah lah. Awak dah tengok soalan pasir kan? Begitulah keadaannya. Simple, direct, dan markah nak attempt pun sangat berpeluang banyak untuk dapat markah sebenarnya. Maknanya benda yang teacher share tu tidak di-apply sepenuhnya oleh pelajar bila tengok formative test awak ada ramai yang tinggal kosong. Lepas tu ramai yang markah macam ramai tu bukanlah ramai tu pelajar lelaki biasalah kan. Dia beza sikit dengan batch form 5. Batch form 5 lelaki dia sangat menyerlah pula. Ni batch ni I tengok perempuan lebih menyerlah sikit lah kan. Tapi apa pun semangat batch tu kena ada. So kenalah ada semangat batch, semangat kelas supaya awak boleh bergerak bersama-sama. Yang ketinggalan tu kan lagi tertinggal lah. Macam tu. Okay, so kita recap sikit untuk masa awak belajar form 2 tu vektor. Vektor ni apa ke hell lah tulisan teacher ni. Vektor ni cuma nak ingatkan awak, takut awak confuse dengan soalan metrik. Dia tak ada confuse sangat pun sebab vektor ni kalau dia tak letak dalam simbol ni, contohnya AB kan, vektor AB. Ataupun dia tebalkan, dia boldkan lagi bold. Dia bold. Okay. Ataupun kalau dia bagi huruf kecil, dia mesti ada line dekat bawah huruf kecil A ni. So yang ni semuanya adalah represented untuk vektor. Okay. So kalau dia kata given
vektor dalam bentuk ni. Tapi kalau dia bold, dia mesti bold Kalau awak tengok, awak takut awak confuse dengan metrik kan. Macam bentuk ni bentuk XY lah. You have to remember balik lah benda ni. Okay, teacher recap ni. Awak dah belajar masa dalam form 2 sebenarnya. Kemudian, ini huruf tebal lah. Kalau tak nak tebal. Maksudnya kalau dia tebal, dia vektor. Kalau dia tak tebal, dia akan letak macam ni. Line. Kalau tak nak guna ni, dia akan guna simbol huruf besar sama ada dia letak arrow atas ataupun dia boldkan. Itu adalah menunjukkan represented what is the vector lah. So vector ni maksud dia adalah kuantiti. Okey, dia adalah kuantiti yang terbahagi kepada magnitude dan juga direction. So contoh dia macam displacement, velocity, acceleration, okay, force, weight, itu adalah contoh-contoh vector. Alright. So kalau macam tengah teacher recap ni recap revision kan. Ataupun penambahan kalau mungkin awak terlupa masa form 2, especially term-term dan juga highlighted working dalam soalan. So awak boleh mencelah kat teacher. Mencelah. Teacher tak faham. Teacher tolong ulang Ni awak ni wujud ke tak ni? Hello, ada student tak? Ada teacher, ada. Wujud. Okay. Ada. Alright. Okay, jadi bila ada magnitude, pengiraan dia magnitude kalau vektor AB, magnitude dia dalam modulus ni lah. Atau kita panggil modulus of the vector AB. Okay, kalau kita tak nak tulis modulus ni, kalau kita nak kira magnitude, kita akan panggil dia sebagai modulus of the vector AB. Otherwise, you letaklah modulus tu. Kalau you letak modulus tu, itu adalah dikira sebagai magnitude. So, cara pengiraan magnitude macam nak kira teorem Pythagoras tu lah. Okay, so kalau awak ada satu Cartesian selalunya, kalau lah ni A awak, ni B awak katakan contoh kan. So you want to find the magnitude AB, ni magnitude AB ni dekat sini. Ni ni magnitude AB. So that's why kita guna formula teorem Pythagoras. Itu adalah cara nak mengira magnitude. So satu lagi adalah skala. Skala ada magnitude je lah. Apa contoh magnitude? Contohnya, apa contoh skala? Distance, height dan temperature. Okay, so yang tu semua orang dah common lah benda tu. Okay, seterusnya maklumat yang tadi berapa maklumat dah teacher recall dengan korang? Satu, represented. Yang kedua adalah magnitude. Okay, yang kedua adalah magnitude. Yang ketiga, nak recall adalah mengenai what is the zero vector. Apakah yang dinamakan what is meaning by zero vector? Bila kita nak guna zero vector? Bila soalan bagi given AB is a zero vector, find the K. Selalu macam tu. Okay, zero vector selalunya melibatkan pencarian unknown dalam vector. Ataupun negative vector, parallelogram dan juga collinear. Keadaan vektor-vektor ini dia memberi dia ada dia punya konsep dia lah. Kalau zero vector, awak mesti tahu. Kalau zero vector, kalau awak ada vektor AB, awak tambah dengan vektor BA, maknanya dua benda vektor, yang ni vektor direction yang berbeza. So dia akan dapat zero. Ataupun vektor yang tidak bergerak. Vektor A. Ni tidak bergerak. Dia duduk kat situ. Maksud teacher dia duduk je dekat situ. Okay, katalah koordinat A dekat sini kan. Apalah teacher buat garis-garis ni. Setengah student dia tak faham kan teacher tu buat macam ni. Saya tak faham pula apa benda lah teacher buat. Ni awak dah belajar. Okay, janganlah tunjuk sangat yang awak tak pernah belajar. Ni recap namanya. So dia macam agak laju sikit lah. Kalau macam laju tu macam awak tiba-tiba macam tak pernah belajar, tak pernah dengar pun masa form tu, ataupun tiba-tiba macam hilang ingatan kan. Bolehlah mencelah. Okay, so kalau vektor zero vektor. So kalau macam ni, mana dia tak bergerak. Bila dia tak bergerak, dia tak ada vektor. So bila dia tak ada vektor, maka kita akan letak dia sebagai vektor AA equal to 0. Ni pun zero vektor. Okay, yang tadi tu yang AB
vektor AB tambah vektor BA equal to 0. Maknanya contohnya kalau awak ada dia bertukar arah lah maksud dia. Maksud dia bertukar arah. Contohnya mula AB macam ni kan. Lepas tu BA patah balik. Tu dapat 0. Tu maksud dia. Okey, itu adalah konsep yang ke berapa ni? Recall yang ketiga. Ya betul, recall yang ketiga. Recall yang keempat adalah teacher nak recall mengenai negative vector. Negative vector ni adalah opposite direction. Dia sebenarnya sama magnitude. Okey, dia sama direction. Dia sama magnitude tapi dia berlainan direction. Contohnya, okey, you ada vektor AB. Okey, kata vektor AB ni A katakan. Lepas tu awak bertukar. Ini dia akan tulis sebagai sama ada awak letak negatif AB sama dengan vektor AB bersamaan dengan vektor BA. Dia ada negatif kat sini. Okey, B pun ni sama. Sebab magnitude dia sama. Direction ni lain lah. Satu ke atas, satu ke bawah. Nampak sangat lah lain directionnya. Atau awak boleh letak sebagai vektor BA. Dia terbalik je lah yang tu je lah. Negatif vektor AB. Okey, dia magnitude dia sama. Direction dia yang berbeza. Okey, yang tu adalah reminder atau recall yang keempat, negative vector. Alright. Lepas tu equalities vector tak ada masalah lah. Okey, tak ada masalah. Untuk collinear, istilah yang kelima yang nak recall adalah bagi parallelogram. Parallelogram, silap, maafkan teacher. Parallel vector. Parallel ni dia macam ni. Dia adalah selari vektor dia. Magnitude sama, direction sama. Dan ini konsep dia sama dengan collinear. Collinear. Ni collinear maksud dalam bahasa Melayu apa dia? Segaris. Vektor A, vektor B, point A, point B, point C ni mereka mempunyai kalau ikutkan magnitude yang sama, diorang bukan magnitude, diorang ada gradient yang sama. Diorang mempunyai gradient sama. Sama dengan parallel, gradient yang sama. Yang ni pun sama, gradient yang sama. Jadi bila kita nak apply dalam vektor, kita akan letak dia dalam satu equation. Contohnya tadi yang ni kan. Okey, ni vektor AB. Ni vektor CD. Okay, so konsep parallel ni adalah sama. Awak akan tulis konsep dia adalah vektor AB sama dengan vektor CD. Tapi dia akan ada satu constant dekat depan ini. Selalu kita guna lambda. Jadi dalam kalau soalan tu mention selalunya find the value je, find the unknown. Start daripada konsep number 3, 4, 5. Soalan kata find the value of H if the two vector are parallel. Macam tu. Dia tak ada pengiraan yang detail untuk IG ni. Hopefully masa bukannya teacher cakap okay teacher kita terang pasal IG dulu lah kan kita nak ambil IG. Sebenarnya tak boleh tahu macam tu. Sebabnya kita dah bila masuk tingkatan 5 nanti, bila cikgu awak nak buat drilling kan, bila I nak buat drilling, I dah tak ada masa dah nak macam nak ajar balik ke, budak-budak ni mesti kalau boleh nak elak-elak lah macam tu kan. Kalau tak nanti kita dah macam buang masa, awak dah buang masa awak masa form 2, awak buang masa IG awak kan begitu kan. Okay, so untuk parallel dan juga collinear pun sama. Ni kan dia punya collinear ni segaris. So vektor AB ni akan sama dengan vektor BC ni. Sama tulisan macam ni juga. Okay, vektor AB kata sini AB lah sebenarnya ABC.
pun sama cara tulis dia dengan parallel punya konsep, mesti ada lambda. So sama bila soalan tu akan mention dia point A, point B, point C collinear. Macam tu dia akan cakap. Ataupun vektor A, vektor AB, vektor CD parallel. Dia memang akan mention. Dan keutamaan nak apply konsep ni apabila nak cari unknown dalam vektor. Okey, itu konsep yang kelima. Konsep yang keenam, nak recall balik adalah mengenai law of vector. Yang ni yang paling penting sekali. Ini adalah segala-galanya dalam pengiraan sebenarnya, dalam soalan. Soalan dia tak tanya state, dia bukan macam soalan fizik. Apa tu ada structure. What is the meaning of the vector? Tak ada lah. Cumanya nak bagi tahu lah yang tu, nak bagi tahu what is a vector. Yang teacher cakap ni lah. Jadi law dalam vektor ni especially untuk add dan juga subtract. Dia ada 3. Ingat tak? Ini kalau I tanya korang nanti kan, tak tahulah mengembirakan ataupun tidak. Siapa tahu law nombor 1? Hey, I cakap daripada tadi. Anyone? Nak share tak? Apa law nombor 1? Apa law vector yang melibatkan add dengan subtract? Vectors. Assalamualaikum. Ada orang ke tak ada orang ni? Teacher. Hello? Ada. Ada. Ingat lagi tak apa itu law dalam vektor? Kita nak cari vektor. Kita mesti tahu 3 law. Vektor kan dalam yes, triangle law. Very good. So triangle law ni macam mana dia punya law dia? Law dia mengatakan bahawa kalau awak ada A, B, C, katakanlah awak cari A, B sebagai resultant. Selalu dalam pengiraan, teacher lebih suka apa yang soalan tanya, itu adalah resultant. I repeat, apa vektor yang soalan ask you to find. Find the vector of, find of the vector of, find of the vector of. Soalan vektor macam tu je, find of the vector. Lepas tu nak represent vektor tu kan. Kena terus ambil find tu adalah sebagai resultant. Bila awak anggap dia sebagai resultant vector, maka dia adalah tambah je. Macam ni kan resultant kan. Resultant AB mesti ada 2 anak panah lah. Kan? AB masa dia stop kat sini. AB. Tengok teacher punya tangan ni. Padahal hampa dah belajar tau. I mengajar macam you all macam tak tahu benda. Banyak apa juga kadang kan. AB, okay dia stop. So macam mana pergerakan tambahan vektor dia? So awak kena ikut lawan arah jam. Macam ni. Gitu. Maknanya dia akan bergerak bermula A ke C, C ke B. Lepas tu kan dia akan jadi, sebab tu resultant dia macam patah balik kat sini ni. Nampak tak? So kita nak check kita punya resultant betul ataupun tidak. Bila awak buat penambahan vektor A, vektor AC tambah ni vektor ni kena ada anak panah atas ni. Vektor AB equal to vektor AC. Tengok pergerakan dia. Vektor AC tambah dengan vektor CB. Awak akan check balik dia punya apa? Ni C ni. C kan? Okey. So awak tengok, betul tak aku buat ni? Betul. Memang betul lah. Itu dia punya clue dia. Kalau kita nak tengok penambahan vektor kita betul ataupun tidak untuk dapatkan resultant vektor, kita check balik. Dia mesti benda ni bertemu dengan benda ni. Gitu. Huruf dia yang sama. Jadi yang tinggal A dengan B. Betul lah A dengan B. Itu salah satu trik dia lah. Faham tak? Faham teacher. Faham. Kan dia macam teringat balik lah cikgu form 2 awak kan. Siapa cikgu form 2 awak? Sebenarnya form 2 macam cikgu Bet. Betul. Cikgu siapa lagi form 2? Cikgu Yati. Kan? Ingat tak? Bukan cikgu awak sekarang? Okay, good. Number 2. Number 2, law dia adalah parallelogram.
Yes, very good. Maknanya katalah awak ada parallelogram, kan? Sini dia punya vektor, resultant dia kat tengah-tengah. Mudahlah yang ni. Kalau ni vektor A, ni vektor B, maka resultant dia akan dapat vektor A plus vektor B equal to A plus B. Okay, dia samalah. A plus B dapatlah vektor A plus B. Tak boleh campur lah kan. Ni resultant dia. Resultant dia yang kalau awak tengok arrow tu 2 kali, dia resultant. Okay. So the final law yang awak kena ingat adalah polygon. Any kind of polygon, dia bentuklah macam mana pun, dia tak semestinya regular ya. So kalau resultant dia dekat sini, maka dia akan bergerak sebaliknya. Gitu. Supaya dia akan terbalik sebenarnya vektor ni. Resultant ni. Gitu. Start anak panah awak ke sini, awak akan tambah. Last sekali awak akan dapat balik macam ni yang teacher cakap tadi. Awak tambah banyak-banyak kan. Last sekali hujung dengan hujung, dapat balik yang apa resultant yang awak nak cari. Apakah resultant vektor yang awak nak cari? The glamour for IG selalunya adalah parallel dengan triangle. The mostly is triangle. Itu pun tak adalah sedifficult mana pun. Okay. So the last one nak recall adalah, cuma ni nak bagi tahu bentuk lah, the form. Form of vector ni. Dalam IG dia macam lebih suka kepada bentuk kolom. Vektor AB kan, dia suka bentuk kolom. X, Y. Jarang-jarang lah. Tapi kena ambil tahu jugalah. Bentuk XI tambah YJ. Ni vektor. Dua-dua ni adalah jawapan untuk hasil vektor. Kedua-duanya betul dan benar. But you have to read the question very carefully. Present in what form? Kalau dia tak bagi tahu, okey lah. Dia tak bagi tahu, okey. Tapi the given of the vector, sukalah bagi dalam bentuk ni. The given, dia given lah. Given vector AB 4, 5. Gitu. So tengoklah student tu dia nak tukarlah bentuk IJ ke atau nak tukarlah bentuk kolom. It's up to you. Okay? Alright. So the last concept adalah unit vector. Unit vector. Ingat lagi tak unit vector macam mana rupa dia? Apa simbol unit vector? Rasa cakap sorang-sorang ni. Unit vector. Anyone? Macam mana bentuk dia? Dalam unit vector ada apa? Hello? Hello? Apa? I. Ada pi? What Huruf I. Cici tak dengar. Ada apa? Huruf I. Huruf pi? Pi tu yang 3.142 tu ke? R vector. Okay, ni katalah Cici nak cari unit vector R. Okay, contohnya unit vector R. Jadi dia ada vektor R. Ni vektor R. Unit vektor dia ada macam ni. Dia macam ada topi kat atas dia ni. Equal to vektor R bahagi dengan magnitude R. Okay? So yang ni jarang lah tanya dalam soalan IG. Jarang sangat. Dalam 6 years, 7 years I mengajar IG kan. I jarang lah jumpa soalan unit vektor dalam IG. Jarang. Tapi kena standby lah. Mana nak tahu-tahu ni naik kan. Tapi dalam SPM memang selalulah. Dalam IG dia macam cici cutuk kaji-kaji kacau. Jarang tanya ni. Tapi kena bagi tahu kan. Nanti keluarkan kata tak ni pula. Okay, ni adalah vektor. Ni vektor R. So it can be dalam bentuk XI plus YJ. Atau bentuk form lah. Bentuk form lah. Dah bentuk kolom. It's up to you. Yang ni pula, apa benda bawah ni? What is this? Magnitude. Yeah, magnitude. Thank you. Kiralah macam biasa magnitude awak tu A squared plus B squared.
Okey. Setakat yang teacher recall ni, awak rasa awak okey tak? Belum kita tengok contoh soalan. Dah mengimbau kenangan-kenangan masa form 2 kan, tak apa, tak salah pun awak mengimbau sekejap. Patutnya nota form 2 dah ada dengan awak. Patutnya. Sepatutnya. Nanti besok tingkatan 5 awak kena bawa lah buku nota awak ni. Sebab kita nak ulang kaji, semua teacher tak cakap banyak, teacher kata buka balik buku nota. Kan. So kena ingat lah. Macam mana nak ingat? Senang je lah. Maths ni macam mana nak ingat? Kena banyak buat latihan. Okay. So kita recall tadi daripada number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu form 7, 8. Unit vector 8. The form how to represent vector is concept number 7. So we have 8 concept, 8 things to we recap. So so far you can follow patut ayat follow tak kena. Macam terrevision tak? Tu maksud dia. Sebelum kita tengok contoh soalan. Okey tak tu? Okey. Okey. Alhamdulillah. Jadi marilah kita cuba soalan simple terlebih dahulu. We go to page 321. We go to question number 5. We can go number 6, we can go number 7. Yang ni semua yang teacher. Number 4 pun boleh. Number 3, adalah unit vector. Number 5. Number 5 ada unit vector. Jarang ni. Number 5. Kita tengok number 5 dahulu. Okay, siapa boleh baca soalan nombor 5? Nak buktikan buku memang ada kat depan you all. Yusri? Ini kat bilik guru kan, kunker suara. Yusri? Yusri 1, Yusri 2, Yusri 3, Yusri 4. Memang tak ada dalam kelas. Awak memang ada dalam Google, ada dalam Google Meet tapi awak tak ada dalam, awak tak wujud sebenarnya. Serius lah. Yusri? Ada Yusri tak dalam ni? Tadi nampak dia masuk. Tak ada people. Oh, Yusri tidak ada dalam kelas nampaknya. Jadi pilihan teacher yang kedua adalah Haziq. Haziq Daniel. Yes, teacher. Okay, read the question number 5. Number five. Badrul Syamil ni siapa? Oh, okay, kenal. So, sorry. Okay, number 5, baca soalan. Relative to n origin 0 to the position vector of P is -2 I -4j and the position vector of Q is 8i plus 20j. For number 5A, find PQ. Okay, thank you. Okay people, kalau soalan ni vektor dia adalah, terima kasih Aziz. Okay, terbukti buku ada dengan awak. Number 5 ni, okay. Macam mana kita nak mula? Kita kena nyata dululah. Vektor P is -2i plus -4j. 4j. And then vector Q is 8i plus 20j. Okay, ini soalan ni dia dalam bentuk ij. Okay, dia bukan dalam bentuk column. Alright. So kalau dia kata PQ, okay. Vector PQ. Jadi teacher selalu apa? Anggap benda ni adalah PQ ni adalah apa? Resultant. Okay, dia ada dua je. Maknanya dia adalah straight line. Dia adalah collinear. Okay,
Jadi bila dia nak dapat vektor PQ, agak-agak kena buat apa? Therefore, tambah je lah guna subtract. So tengok anu yang sama, ni tak ada masalah. Ni mudah lah, agak-agak boleh recall balik lah. Ni boleh solve dengan yang ni. So you akan dapat 6 vektor I plus J dengan J. So dapat 16J. Okay? Faham tak? Dia bukannya triangle ke, dia bukan parallelogram, dia adalah collinear. Dia straight macam teacher lukis ni. Okay? Ada soalan? Tak ada teacher. Okay. Alright, thank you. Kemudian soalan yang kedua tu apa? Badrul? Soalan kedua tu apa, Badrul? Oh, Badrul pun tak wujud ke? Tengoklah korang form 4, korang ada je kat dalam ni tapi korang sebenarnya tak ada. Okay, Badrul tak ada. Noha? Ya. Okay, thank you. Noha, what is a behind the modulus vector PQ? Sebenarnya itu adalah? Magnitude. Okay, thank you. Magnitude. So macam mana kita nak cari magnitude? Square root A square plus B square. Yes, tadi vektor PQ kita dah tahu kan, iaitu apa? Iaitu 6I tambah 16J. Jadi bila nak cari magnitude, maka macam buat theorem Pythagoras. 6 squared plus 16 squared. So tekan calculator. So jawapannya kalau you kekal dalam square root pun boleh. Semua boleh. Okay? Cuma hati-hati waktu decimal places tu, teacher ingatkan lagi sekali, baca muka surat depan. So sama ada you nak letak square root. So jawapannya 2 square root 73. Faham tak ni? Dia macam recall balik lah kan. Okay, C, unit vector. What is the most important you have to ready for to find unit vector? Jap, I nak panggil nama. Badrul tak ada Noha tolong tulis pelajar yang tak ada tadi. Badrul kan dia isi pula Google Form kan. Mana pelajar ni isi Google Form? Sebenarnya tak ada pun. Badrul tak ada, Yusri tak ada. Badrul ni kelas mana? 4C kan? Si ingat I tak ada. Betul tak? 4C. Badrul? Memang tak ada. Okey, soalan yang ketiga C. I nak Danish. Danish Mikael. Danish? Ya, teacher. Ya, Alhamdulillah. Apakah komponen yang kita perlu ada untuk cari unit vektor? Kita kena ada Okey, unit vektor kalau okey, PQ vektor. vektor over dengan magnitude. Yes, itu cara tulisannya ya. Student, nampak tu? Ni. Macam tulisan grid dah. Terima kasih Danish. Thank you. Very good. Okay. So kita formula dia adalah kita kena ada vektor PQ bahagi dengan magnitude PQ. Jadi kedua-dua ni kita dah ada kan tadi kan? Betul tak? Betul. Jadi kita hanya substitute betul-betul lah. So 6I plus 16J over 2 square root 73. 3. Good. 3. So unit vektor ada. Find the position of vector M, the midpoint of PQ, vector M. Maknanya PQ ni, teacher pula pun nak suruh student baca. Okay, 5D, okay mula-mula vektor PQ kita macam ni. Lepas tu dia ada M. M dia tu berada di tengah-tengah PQ. Okay. So, what is the vector PM? Position of vector M.
Maknanya PM ni, vektor PM akan sama vektor MQ. Itulah maksud dia. Sebab M kita ni adalah midpoint. So agak-agak what is our position? Vektor dia. Apa vektor M sebenarnya? Siapa boleh? Yes, very good. You can put like this, okay. You nak letak sini pun boleh. Ataupun you nak tulis M, huruf kecil, lengkoi. Dua-dua memberi maksud vector M. Okay? Alright. So, yes, thank you. Pada girls yang jawab tadi tu, ia adalah half PQ. Maknanya tadi vektor PQ kita adalah, maksud dia vektor PQ over 2. Okay? Jadi 6I plus 16J bahagi 2. Boleh simplify tak? Boleh. Dapatlah 3I plus 8J. Faham tak ni? Faham. Okay, faham. Yes. Yang soalan 5 tadi kan, yang A tu saya tengok jawapan kat belakang, jawapan dia lain. Jawapan dia apa? Jawapan yang untuk 5A, Okay, vektor jawapan PQ. dia, jawapan dia 10I plus 24J. 24? Oh. 10I maknanya dia tambah. Dia tambah. Dia tolak. Dia tolak ke? PQ, PQ, P kita adalah negative 2I minus 4J. No. Okay, jap kita check balik. P kita adalah P negative 2I, negative 4J. Q kita adalah 8I plus 20J. Jadi, kalau dia nak PQ, so, kalau diguna 10I tambah 24J jawapan dia. Teacher. 10I tambah 24J maknanya dia tolak origin. Oh, maknanya macam ni. Sekejap. Adakah dia bermula daripada origin? Okay, dia kata dia mula daripada origin kan. So kalau tu P, okay kita check balik. P negative 2 ni maksud dia dalam keadaan negative 2, negative 4. Kalau Q keadaan 8, 20. Jadi daripada origin 0. So kalau negative 2, negative 4 maknanya dia ke belakang negative 2. Lepas tu dia ke bawah. Okay, yang tu you all faham kan pergerakan itu? Faham. Okay. So kalau negative 2, negative 4, okay sini P. Sini P. Okay, sini P. Q pula 8, 20. Jadi 8 tu adalah X. Jadi 8, dia ke 8. Okay, lepas tu dia 20. Okay, dia ke sini. Jadi straight line dia akan jadi, dia tercantum dekat sini lah. Okay, kata kat sini. Alright, daripada 0. Okay. Alright. Jadi untuk dapatkan kita punya PQ, sini ke sini adalah berapa? Berapa sini ke sini? 20 kan, betul tak? No, 8. Okay, sini dah 8. Sini dah 8. Betul tak? Lepas tu sini 2. Okay. Faham tak pergerakan ni? Faham. Okay. Lepas tu tengok atas ni pula. Sebab kita nak dapat benda ni kan? PQ dia. Kita kena tambah yang ni lah. Lepas tu, untuk yang ni ke sini, kalau sini ke sini, 4 betul? Betul. 4. Lepas tu yang ni ke sini, yang ni ke sini. 20. Ini ke sini 20. Okay, so kita kena lukis lah. Sorry. Thank you.
So dia nak find PQ adalah vektor. Jadi dapat yang ni adalah X dulu. That's why 10. Yang ni pergerakan X dulu. 10 I. So yang ni adalah plus 24. Okay. Thank you. Sebab tengok jawapan belakang. Kau dah teacher ingatkan campur-campur kat depan tu je. Okay, sebab dia collinear satu. Tapi dia bukan collinear sebenarnya. Dia adalah boleh dapatkan triangle sebab dia daripada origin kat sini. So yang ni adalah origin 0, 0. Okay, so betul kan? Faham tak lukisan I ni? Teacher, Yes? maksudnya kalau dia origin, kita better safe kita kena lukis lah. Kalau boleh betul-betul kena lukis. Macam soalan nombor 1 kan? Cuba tengok soalan nombor 1. Find A tu. Kalau awak nak bentuk AI kan, maknanya vektor AB, cik rasa pun kena lukis ni. Dia tak boleh guna konsep macam sebab dia adalah collinear, dia bukan triangle, dia bukan parallelogram. Betul tak? So better kalau ada dia collinear, better kita lukis. Cuba awak pegang konsep tu. Adalah soalan nombor 1 tu. Cuba tengok nombor 1. Dia suruh kita cari vektor AB. Dalam form AI plus BJ. Okay. Koordinat A dia bagi 4, 7. 3, 4. Jadi teacher tak boleh lah ambil nak tambah tak. Tak boleh nak tambah lah maknanya. Maknanya you kena try A 4, 7. Katalah sini 4, sini 7. Okay, sini A. Okay, sini A. B pula 3, 4. Tadi 4, 7, 3, 4. Okay, 3, 4 maknanya ni dekat sini lah. Okay. 3, 4. B. Maknanya macam ni triangle dia. Jadi kita gerakkan X dulu. X kita tadi 3 kan kat sini kan, betul tak? Sini 4 kan? Do you understand? So 3, 4 jadi berapa jarak dia? 1. 1. 1 ni X. Tak apa kita buat kolom sekejap walaupun dia nak bentuk ni kan. Okay, 1 ni X. Lepas tu dia bergerak ke kanan. Dia bergerak ke kanan. Okay, awak kena ingat. Okay, yang ni bergerak ke atas. Bergerak ke atas. Okay, sini adalah 7. Sini adalah 4. Jadi berapa dia punya pergerakan dia ni? 3. 3. Jadi kalau vektor AB dia akan jadi I plus 3J. Maknanya dia tolak kan dia ambil. Kalau nak cari X kan. Kalau nak cari X tengok. Dia buat 4 tolak 3. Kalau nak cari Y, dia buat 7 tolak 4. Tapi kalau kita faham mengenai nak cari vektor, kalau guna triangle ke parallelogram ke, kita akan jadikan dia resultant, lepas tu kita akan guna konsep tambah. Macam tu. Jadi kat sini disebabkan dia ada 2 koordinat sahaja dan dia tak cakap pun daripada origin. Jadi kita kena nak selamat, better awak lukis. Macam tu. Tapi ada tapi juga awak dengan penggunaan dengan konsep ni awak boleh lebih jelas sebab dalam exam dia kena more to calculation terus kepada law of subtract dengan addition. Macam tu. Jadi kesimpulan dia kalau vektor tu ada 2 titik kan, macam ni ada 2 titik kan, lepas tu awak yang sambung dia jadi triangle sebab dia tak daripada mana pun. Awak yang teacher yang buat dia jadi triangle supaya I boleh nampak pergerakan vektor tu. Do you understand tak? Faham tak? Kurang faham teacher. Kurang faham? Awak kan dah belajar masa ni form 2. Okay, tengok satu C. Contoh sangat teacher. Tengok satu C macam. Okay, tengok satu C pula. A3. Tengok jawapan belakang betul tak? Ini kan nombor 1 tu A tu. Jawapan belakang negatif Jawapan I, negatif 3J. Negatif I? Sebab Kenapa dia A ke negatif? B ni je. Kenapa negatif? Sedangkan dia bergerak ke kanan. Oh. Okay. Semula. Sebab AB. Okay. Kita buat balik koordinat ni.
Okey. Katakanlah sini A. Bukan katakanlah, memanglah kan. Okey, A ni adalah 4, 7. Okey. B pula 3, 4. Katalah 4 kat sini. Okey, kat sini. Lepas tu awak garis. Maknanya ke sini. Okey, nampak tak pergerakan vektor dia? Tadi teacher tak letak pergerakan vektor dia. Maknanya pergerakan vektor sekarang ni AB. So, letak dia punya arrow dia dekat sini. Jadi, bila kita buat triangle, pergerakan dia macam ni. Nampak tak? Nampak. Jadi kalau bergerak ke kiri, betul lah jawapan dia negatif. Bila bergerak ke kiri, nampak ni daripada sini. Okey, ni daripada sini, ya warna color biru ni, color biru nak pergi ke color biru sebelah sini. Ke sini adalah pergerakan kiri. Kiri dia bergerak. Okey, bila kiri dia bergerak, maka dia adalah negatif. Sebanyak apa? 1. Okey, faham? Faham tak? Faham teacher? Okey. Tadi teacher tak letak tanda vektor sebab I ingat koalinia. So sekarang ni bila dah lukis triangle, kita apply juga sebenarnya law triangle kat sini. Okey, tengok A pula. Tengok A, dia turun ke bawah. Okey, yang color purple ni, yang ni nak ke biru ni. Arrow dia ke bawah. So arrow dia ke bawah, bila arrow ke bawah bagi axis Y pun negatif. Kan, negatif. So negatif berapa? 7 dengan 4. Negatif 3. So dapatlah vektor AB adalah I, negatif I, tolak 3J. Faham tak? Faham. Faham teacher? Okey. Jom kita try nombor C pula. Okey, korang pula try. Jom kita try. Menggunakan konsep tadi, kalau dia minta. So kalau A tadi berada di 3, negatif 3. 3, negatif 3. Okey, katakan sini. A, 3, negatif 3. So, negatif 3 sini, 3 dekat sini. Kemudian B adalah 6, negatif 2. So, 6 dekat mana? Alah, 6 dekat belakang ni pula. Okey, katalah 6 kat belakang ni lah. Negatif 2. Okey, ni 6, negatif 2 dekat sini. Okey, negatif 2 dekat sini. So, kat sini. Itu awak punya garis A, B awak. Maknanya dia ke sini. Maka triangle awak sini, sini. Macam mana nak dapat resultant ni adalah daripada sini, sini. Tengok pergerakan dia. Maka AB sama dengan, okey, tengok axis X dulu. So axis X kita dekat mana? Pergerakan axis X dekat sini. So berapa dia bergerak? 3. 3. Positif ke negatif? Positif. Positif. Kenapa positif? Sebab Ke kanan. ke kanan. Jadi positif. Tak payahlah letak positif 3. Tulis 3 je lah. Okey. Cuba tengok yang pergerakan axis Y pula. Okey. Axis Y kita dekat sini. Dia ke atas. Okey. Ke atas kan? Maka dia akan positif. Positif berapa? 3 ke 2? 1. Okey, ni bentuk kolom. Tapi soalan katalah bentuk AI, BI. Jadi awak akan tulis baliklah. Vektor AB sama dengan berapa? 3i. J. Okey. Faham ya? Faham. Okey. Alright. So, kita tengok soalan. Okey, macam soalan nombor 7 tu. Find AB. Ni kalau awak boleh lukis lagi macam lebih nampak lah. Kalau tak lukis kan tersalah campur pula macam tadi yang teacher tu ingatkan compare sekali dah tak try tu. Sudah dah macam lagi sikit dia punya jawapan. So AB ni samalah vektor AB tu.
Okay, kalau soalan bawah dia tu, the points A, B and C lie to the straight line such that blah 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 blah. Find the position vector of the point C. So macam mana nak buat soalan ni? Dia straight line. Okay, kita cari AB dulu lah. Jangan untuk malas sangat. Number 7. Semua orang cari vektor AB. A sama dengan negatif 10, 10. Kalau lah bentuk form dapat 10I. Negatif 10I tambah 10J. Vektor A. Okay. Vektor B. 10I tolak 11J. Sekarang nak cari vektor AB. Kalau kita tengok tadi kan, kita punya konsep. Apa konsep yang kita boleh apply sebenarnya people kalau tanpa lukis? Apa tolak siapa sebenarnya? Ditolak A. Apa tolak apa sebenarnya? Kalau macam ni kan, dia sepatutnya kalau PQ, kalau awak jadi QP, dia akan jadi tolak sebenarnya kat sini kan. Kalau QP lah. Tapi jawapannya adalah PQ. Okay. So kalau yang ni, boleh ambil BA. Kan? So jawapan dia boleh jadi negatif 20I, negatif 21J. Tengok jawapan belakang, betul tak? 20I teacher. 20, positif Positif. So tak boleh lah, tak boleh buat assume macam tu. So nak tak nak kena apa? Kena lukis. Okay. Ya, tak boleh buat tu. Sebab dia dua vektor dia tak bagi dia tak boleh, sebab dia kata daripada origin kan. Okay. Tak apa. Okay, tengok ni. Ni origin. Okay, ni origin. So, katalah contoh kan, teacher nak buat sketch triangle katakan tanpa melukis origin. Jom kita try. Okay. Katalah triangle kan. Okay, yang ni selalunya I buat soalan vektor, I tak lukis pun. Okay, yang ni O. OA adalah negatif 10I tambah 10J. Kalau OB, sebab dia kata daripada origin kan? Okay. So, kita boleh assume OA, OB. Jadi, dia nak AB. Okay, AB kat sini. OA macam ni. OB macam ni. Okay, tak boleh lah, salah lah kedudukan vektor dia. Nampak tak salah? Nampak je. Nampak kan salah? Sepatutnya dia ke sini. Bila ke sini, bila direction dia ke sini, tak, betul ke sini. Yang ni yang salah. Yang ni sepatut ke sini. Bila sepatut dia yang ni yang ke sini, maka yang ni akan didarab dengan negatif. Sebab dia berubah. Mula-mula dia negatif. Korang faham tak ni? Teacher tak nak lah jawab asyik-asyik kena lukis. Patutnya buat vektor ni tak lukis. I baru jumpa soalan. Soalan tu mungkin soalan bukan exam sangat. Okay, soalan yang 7 tu. Teacher kata kalau nak cari, teacher kata kalau nak cari resultant tu, kena tambah vektor dalam arah anti-clockwise lah. Tak. I tak cakap anti-clockwise. Dia macam berlawanan daripada benda yang asal. Contohnya kan, tak apa. Yang ni AB macam ni kan. Ni macam ni AB betul. Soalan nak AB, so kita jadikan dia sebagai resultant. Nampak tak teacher jadikan sebagai resultant? Jadi I lengkapkan dia jadi triangle. Teacher lengkap dia jadi triangle. Lepas tu dia kata dia bermula daripada origin O. So I letak origin O. Jadi nak dapatkan resultant ni sebenarnya pergerakan vektor dia adalah macam ni. Macam ni. Which is nak dapat vektor AB ni adalah bersamaan dengan AO tambah OB. Okey, tetapi dalam soalan dia bagi OA. Dalam soalan bagi OA. OA adalah negatif 10I tambah 10J. Tapi bila kita buat lukisan, dia mesti berarah lawan. Sebab tu kita kena darab dengan negatif.
Okey. Darab dengan negatif. So OB sama tak? OB kekal lah. OB tak ada masalah. Pergerakan dia betul. Iaitu 10I tolak 11J. Jadi dapat, sebab tu I ni I. Jadi hilanglah dia punya I tu. Sebab 10 negatif 10I dengan plus 10I habis. Jadi jawapan dia adalah negatif 21J untuk vektor AB. Betul tak? Teacher, Ya. OA vektor dia negatif 10i plus 10j. Teacher buat 10i plus 10j. Teacher tertinggal negatif kat depan 10 tu. Ya, negatif 10. Okay. Thank you. Ya, betul. Okay. Okay. Vektor AB bersamaan dengan, kita tengok balik drawing kita. AO. Okay, Allah. Vektor AB bersamaan dengan, kita tengok lukisan kita adalah AO. Okay. AO tambah dengan AO. Okay, tengok pergerakannya AO dengan OB. Okay. OB. Okay. Untuk soalan bagi kat kita adalah OA. Okay, OA kita adalah negatif 10I. Terima kasih tadi siapa yang pelajar tu. 10I plus 10J. Sekarang ni kita nak dapatkan OA. Sebab tu kita kena darab dengan negatif. Darab dengan negatif, dapat negatif 10I tambah 10J. Kemudian OB kita adalah OB kita adalah 10I minus 11J. Okay. Setakat ni faham tak? Faham. Faham. Okay. Jadi kita settlekan satu-satulah. Kembang elok-elok. So dapat negatif-negatif, positif 10I plus 10J. Plus 10J minus 11I. Jadi jawapannya adalah I. Is that true? Betul ke? Terbalik je. Terbalik. Terbalik teacher. Jawapan dia Kan Negatif. 10. 20i minus 21j. Teacher, 20. kalau saya rasa kita salah expand. Teacher. Kita salah expand. Sekejap. Vektor I dah betul belum? Cuba check. Ya, tak, teacher tadi tulis yang OB tu 11I 10J. Teacher salah tulis. Okay. Vektor OB betul tak? 10I negatif 11J, betul kan? Betul. Betul. Okay, vektor OB, vektor AO negatif 10I plus 10J, betul tak? Betul. Kalau Okay, lepas tu kita letak kalau kita expand. Okay, letak negatif. Jadi kalau expand dapatlah positif kan? Okay, positif 10I minus 10J. Dah confuse dah huruf-huruf ni. Lepas tu plus 10I tolak 11J. Betul tak? Betul. Betul. Okay, sekarang ni tengok I. Okay. I dengan I, dapat 20I. J dengan J, Minus tolak 21. Minus 21J. Ya Allah. Beginilah. Okay, sekarang ni, nak bagi tahu dekat you all, kita boleh buat without drawing juga kan? Without nak kira-kira tu, betul tak? Teacher nak beritahu bahawa tak semestinya awak kena lukis macam ni. Ni macam mana ni? Macam ni nak kena lukis macam ni bilang-bilang. Nampak tak? Awak buat je macam ni. Awak buat macam awak guna law triangle. Tapi awak kena ada 3 point.
Okay, kalau macam soalan nombor 1 tadi kita buat tu, dia tak bagi tahu bermula daripada mana. Jadi tak boleh, kena drawing juga nombor 1 tu. Nombor 1 tu kena draw juga ke mana pun. Nombor 5 tu sepatutnya boleh guna macam ni. Nombor 5 ni sepatutnya boleh guna triangle law sebab dia bermula daripada origin. Nombor 7, okay, pun boleh buat triangle law sebab dia bermula daripada origin. Dan awak kena pastikan apa benda yang kita nak cari tu sebagai resultant. Macam ni kan, teacher dah wujud dia awal-awal double arrow sebab soalan kata find vector AB. Jadi teacher buat straight line AB, buat line AB, lepas tu buat vector dia tanda 2 sebab dia adalah jadikan sebagai resultant. Jadi kita boleh guna formula addition untuk law triangle. Sebab tu teacher boleh kona-kona lah. Okay, ni sepatutnya AO. So bila AO, soalan bagi OA. Jadi kena ada tanda negatif sebabnya perbezaan arah. Do you understand? Yes. Yes, teacher. Faham teacher. Oh, negatif sebab dia arah lain nanti kan? Ya, dia arah lain. Kalau ikut soalan bagi, soalan kata kat situ vektor A tu sebenarnya daripada origin. Jadi sebenarnya daripada soalan tu adalah OA. Asal-asal macam ni, asal-asal dia. OB tu dah betul dah macam ni. Tapi bila resultant jadi macam ni, so pergerakan dia salah. Jadi kita tengok yang mana kena tukar. Oh, yang nak kena tukar adalah AO. Jadi sebab tu kita bertukar macam ni. Once kita dah tukar, jadi kena ada tanda negatif. Gitu. Faham tak? Faham, teacher? Faham teacher? Okay. Alright. So dah 9.30. Astaghfirullahalazim dah lebih. Jadi homework. Nak tengok hampa ni betul-betul faham. Dia bukan boleh bagi banyak-banyak pun. Okay. Homework adalah teacher nak soalan nombor 12. Nombor 12. Okay, tu je lah kot. Banyak homework tak korang ni sebenarnya? Actually nombor 8 tu pun macam nak boleh prove juga sebenarnya awak faham ke tak pergerakan triangle law tu. Banyak guna triangle law sebenarnya. Nombor 8 lah, 8 dengan 8 tu memang cover semua. Magnitude ada, vector ada. Okay, tukar-tukar soalan nombor 8 sahaja. Relate dengan apa yang teacher ajar hari ni. I nak tengok triangle law. Okay. Tak apa, kalau tak faham beritahu PM nanti teacher kena ulang balik lah kot. Mungkinlah macam, yelah tapi awak dah belajar sebenarnya. Ish awak ni kan. Okay. So nombor 8 boleh? Boleh. Boleh. Okay, semangat lagi. Ada satu soalan je, mudah je soalan IG. Cuba tengok soalan IG dalam weekend task ada satu soalan vektor sebenarnya. Okay, kalau macam tu itu sahaja. Terima kasih untuk kelas hari ini. Tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. Minta maaf lah kat cikgu awak dah terlebih 9.35 dah ni. Okay. Wal as inna insana fi huz illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih student. Jumpa next class. Assalamualaikum.